Okey pelajar, setakat ini anak-anak didik semua, anak-anak pelajar boleh ikut tak apa yang cikgu ajar? Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anak-anak pelajar semua? Baik, hari ini kita akan belajar cara-cara membuat kuih cara manis. Okey, baik, sebelum itu cikgu akan terangkan dahulu bahan-bahan dan peralatan untuk menyediakan kuih cara manis. Baik, yang pertama anak-anak pelajar semua, yang pertama untuk membuat kuih cara manis, anak-anak pelajar perlu ada pinggan. Pinggan ini apa tujuannya? Tujuannya untuk anak-anak pelajar hidangkan kuih yang sudah siap, kita letakkan, kita susun di atas pinggan ini. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah berus untuk menyapu minyak pada acuan. Kemudian kita perlukan spatula. Spatula ni fungsinya ialah untuk kita ratakan tepung yang melekat di dinding pengisar. Baik, seterusnya kita perlukan sudu. Sudu adalah fungsinya untuk kita mengangkat kuih cara manis yang sudah kita siap masak. Seterusnya, peralatan yang perlu kita gunakan ialah penapis ataupun pengayak. Kemudian kita perlukan, kalau tidak ada benda ni, tidak menjadilah kuih cara manis. Ada dua jenis acuan. Yang pertama berbentuk bujur dan yang kedua berbentuk bunga. Seterusnya, peralatan yang perlu digunakan ialah cawan penyukat. Okey, cawan penyukat. Seterusnya, kita perlukan juga pengisar ataupun blender. Baik, itu adalah peralatan yang kita perlu gunakan. Seterusnya ialah bahan-bahan untuk menyediakan kuih cara manis. Bahan-bahan yang pertama ialah kita perlukan telur 2 biji. Telur 2 biji. Kemudian kita perlukan minyak masak. Seterusnya kita perlukan gula. Dan kita perlukan bahan-bahannya ialah garam. Kita perlukan juga pewarna hijau, apple. Kita perlukan lagi tepung gandum. Kita perlukan lagi santan. Dan jangan dilupakan bahan-bahan yang penting juga ialah daun pandan. Dan akhir sekali, kita perlukan air. Baik, sudah kenal alatan, sudah kenal bahan, jom kita buat kuih cara manis. Mula-mula kita dapatkan dahulu jus daun pandan. Bagaimana caranya? Kita ambil dalam 5 helai daun pandan. 1, 2, 3, 4 dan 5 helai daun pandan. Kita gunting. Kita gunting kecil-kecil supaya mudah dikisar. Baik, kita sudah selesai gunting daun pandan halus-halus, kecil-kecil. Kemudian kita masukkan ke dalam pengisar. Kita masukkan 1 cawan air. Masukkan 1 cawan air ke dalam pengisar.
Kemudian sudah pastilah kita kisar halus. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita tapis jus daun pandan tadi untuk hasilkan hampas dan jus daun pandan. Baik, kita menggunakan sudu untuk perahan supaya semua air ataupun jus keluar daripada penapis ini. Okey, sudah selesai. Kemudian jus daun pandan yang telah dikisar dan dah dibuang hampas tadi, kita masukkan ke dalam blender ataupun pengisar. Masukkan 1 cawan jus daun pandan. Kemudian kita sukat 2 cawan tepung gandum dan kita masukkan ke dalam pengisar. Kita masukkan penuh-penuh. Kita masukkan ke dalam pengisar. Satu cawan. Kemudian 2 cawan. Kemudian kita masukkan 2 cawan santan. Masukkan ke dalam pengisar. Satu cawan santan. Dua cawan santan. Kemudian kita masukkan setengah sudu teh garam. Masukkan ke dalam pengisar. Kemudian kita masukkan setengah sudu teh berwarna hijau. Kemudian kita masukkan 2 biji telur. Kita pecahkan dahulu telur ini ke dalam satu bekas. Satu biji telur dan 2 biji telur. Okey, setelah kita pecahkan 2 biji telur ke dalam mangkuk, kemudian kita masukkan ke dalam pengisar. Alright. Dan akhirnya kita kisarlah adunan kita. Seterusnya kita jangan lupa menggunakan spatula untuk kita kikis tepung-tepung yang melekat di dinding-dinding pengisar.
kita ratakan, kita kikis tepung-tepung yang melekat di dinding-dinding, dan kita blender sekali lagi. Alright, apabila sudah sebati, kemudian kita tapislah adunan kita supaya tidak berketul. Menggunakan penapis. Alright, siap sudah adunan kita. Kemudian masanya untuk kita membakar. Jom. Okey, ini merupakan peringkat yang terakhir untuk membuat kuih cara manis. Sebelum kita masak kuih cara manis ke dalam acuan kita, kita mestilah sapukan dahulu menggunakan berus ini. Sapukan minyak di acuan kita. Sapukan dahulu minyak, sapukan minyak. Sapukan lagi minyak ke dalam acuan kita. Tujuannya supaya tidak melekat. Okey, setelah kita sapu minyak ke dalam acuan kita, kemudian kita panaskan acuan kita dengan api yang kecil, ya. Alright. Okey, kita tunggu sekejap sementara menunggu acuan kita panas. Jadi untuk masukkan adunan kita ke dalam acuan, cikgu lebih suka menggunakan jak kecil supaya adunan kita tidak tertumpah sewaktu kita masukkan ke dalam acuan. Okey, saya tengok acuan kita sudah pun panas. Jadi kita mulalah untuk masukkan adunan kita ke dalam acuan menggunakan jak kecil. Okey, kita masukkan adunan ke dalam acuan sehingga hampir penuh. Alright. Acuan yang kedua. Okey. Alright. Kita tutup sekejap sehingga separuh masak. Kemudian kita masukkan gula, ya. Kita tutup. Kita tutup acuan yang kedua. Acuan pertama, acuan yang kedua. Okey pelajar, setakat ini anak-anak didik semua, anak-anak pelajar boleh ikut tak apa yang cikgu ajar. Kemudian kita masukkan gula, ya. Masukkan gula sikit. Masukkan gula. Kemudian kita tutup lagi. Tutup. Setelah kita masukkan gula tadi, kita tutup. Okey, kita nak tahu macam mana kuih ini masak. Kita pastikan putih-putih yang cerah-cerah di tengah-tengah adunan kita tu
dah bertukar menjadi hijau. Okey, maknanya putih-putih tu dah tak nampak lagi lah. Dia dah hilang. Ini pun sama dan nampak kat sini dah hampir-hampir nak masak lah. Alright, kita tunggu seketika. Jangan lupa buat kat rumah masing-masing. Minta tolong ibu, kakak menyediakan bahan-bahan yang saya sebutkan tadi. Kemudian bolehlah anak-anak pelajar membuat di rumah. Kuih cara manis sangat mudah, sangat simple. Alright, cikgu tengok sudah pun masak. Kemudian bolehlah angkat, masukkan ke dalam pinggan menggunakan lidi. Kita gunakan lidi Kita angkatkan dia. Macam tu, mudah saja Mudah saja. Mudah saja. Okey, sudah siap kuih cara manis. Jadi sudah tibalah masanya untuk kita menghidang. Jadi cara-cara menghidang ialah kita cantumkan kedua-dua kuih cara manis ini menjadi satu. Okey, ini bahagian bawah dan ini bahagian atas. Begitulah cara untuk menghidangnya. Kemudian kita ambil pula satu lagi bahagian bawah dan ini bahagian atas, kita cantumkan menjadi satu. Baik, inilah dia hasilnya. Okey, ada anak pelajar, selamat mencuba di rumah bersama dengan ibu bapa dan boleh makan dengan air kopi panas. Belah masanya yang ditunggu-tunggu ialah kita nak makan kuih ini. Penat lelah kita dah masak kan. Akhirnya kita makan. Kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, selamat mencuba. Bye bye.